fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Sebelum ini kita mendengar yang di Pertuan Agong ke-16 telah membuat pendedahan bahwa Gabungan Perikatan Nasional telah menolak bulat-bulat saranan untuk kerajaan perpaduan. Akhirnya ini pengakuan Hadi Awang yang pasti mengejutkan ramai. Artikel daripada Malaysia Kini, PAS tolak perpaduan dengan pihak nyata zalimnya. Abdul Hadi Awang menegaskan partinya tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan bukan sebaliknya yang dianggap sebagai Islam sekuler yang tidak berkuasa. Kata Presiden PAS itu, Islam sekuler tersebut dicacatkan oleh penjajah dengan meninggalkan petunjuk Allah, seterusnya membawa akibat buruk yang dapat disaksikan sekarang. Mengulas mengenai aspek perpaduan yang kini menjadi perbincangan, Abdul Hadi berkata, perkara itu dilihat penting sehingga menjadikan semua menguar-uarkan perpaduan. Allah menciptakan manusia menjadi satu umat, walaupun terdiri daripada berbagai-bagai bangsa, berbeza kebolehan dan berlainan kemampuan kerana peranan masing-masing yang tidak sama. Namun begitu, semua manusia bersatu dalam bermasyarakat dan bertamadun secara fitrah, katanya dalam tulisan minda Presiden bertajuk Perpaduan Berdasarkan Petunjuk Allah. Walaupun Abdul Hadi tidak menyatakan secara jelas apa yang dirujuknya dalam catatan tersebut, ia mengingatkan sesetengah pihak kepada pendirian PN, termasuk PAS sebagai komponen, menolak ide Istana Negara mengenai pembentukan kerajaan perpaduan selepas PRU ke-15 lalu. Ekoran kebuntuan daripada keputusan PRU berkenaan, tiada mana-mana pihak memperoleh majoriti mudah di Dewan Rakyat dan gagal membentuk kerajaan secara bersendirian. Ia mendorong yang di Pertuan Agong ketika itu, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan. Bagaimanapun, pengurus CPN Muhyiddin Yassin menolak saranan tersebut. Selepas ditolak PH sebagai parti yang memenangi kerusi terbanyak, akhirnya membentuk kerajaan bersama dengan BN sebelum turut disertai parti-parti lain di Sabah dan Sarawak. Abdul Hadi berkata, PAS menolak perpaduan yang berbentuk sekuler dan liberal yang didakwanya diwarisi daripada penjajah, justru ia diharamkan. Langkah itu, katanya, tidak menjadikan PAS degil, sebaliknya menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman serta mengikut perintah Tuhan. Kita menyaksikan dengan nyata kegagalan ideologi dan teori ciptaan manusia sedang berlaku. Masalahnya, masih ramai yang tidak mahu menerima penyelesaian Islam yang ingin dikembalikan oleh PAS kerana masih tegar pegangannya kepada pelaksanaan yang gagal, katanya. Ahli Parlimen Marang itu juga mendakwa PAS tidak diberi peluang apabila mereka dihadapkan dengan banyak sekatan sehingga mencabuli konsep demokrasi. Dia kemudian menjelaskan PAS tidak boleh bersatu dengan pihak lawan apabila menganggap mereka sebagai nyata zalimnya. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, terdapat satu lagi kejutan daripada Presiden Bersatu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana pada hujung tahun lepas, kalau saya tak silap, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada memohon pasport beliau untuk keluar negara bagi tujuan pemeriksaan kesihatan. Nah, yang terkini pula saudara-saudara, dalam satu artikel daripada FMD menyatakan Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok.
Muhyiddin nak kemana sebenarnya nih? Ini menjadi persoalan. Kenapa Muhyiddin tiba-tiba nak ke Bangkok pula? Adakah mungkin berkaitan dengan case-nya? Mungkin ada berkata, adakah Muhyiddin nak keluar negara sebab nak lari? Itu menjadi persoalan. Artikel daripada FMT menyatakan Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok untuk pembukaan restoran. Tetapi pihak pendakwaan membantah permohonan itu kerana terdapat prosiding mahkamah pada 15 Februari ini yang wajib dihadirinya. Wow. Adakah Muhyiddin di sini nak larikan diri? Nah, itu menjadi persoalannya. Pasport Muhyiddin Yassin ditahan Mahkamah Session kerana beliau berdepan pertuduhan pengubahan wang haram pengubahan wang RM200 juta dana dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang membabitkan dana RM200 juta dikaitkan dengan program Jana Wibawa memohon pasportnya dikembalikan buat sementara waktu. Kali ini Presiden Bersatu itu mahu ke Bangkok untuk menghadiri majlis perasmian Prikyau restoran dikendalikan seorang rakyat Malaysia di sana. Individu ini rapat dengan saya dan membuka sebuah premis makanan halal di sana. Dia mahu saya hadiri majlis itu, kata Muhyiddin dalam afidavitnya bagi menyokong permohonan itu. Permohonan itu difailkan Tuan Chehtan Jetwani and Company pada 31 Januari lalu. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, beliau berhasrat ke Bangkok pada 15 Februari ini dan pulang pada 21 Februari nanti. Katanya, beliau akan memulangkan pasportnya kepada mahkamah pada 23 Februari nanti. Selain ke restoran itu, Muhyiddin berkata lawatannya juga termasuk menemui rakan di Bangkok dan kawasan lain di Thailand. Sejak didakwa, saya tidak dapat jumpa mereka. Tetapi pihak pendakwaan membantah permohonan itu. Dalam afidavit membantah permohonan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zendelim berkata, alasan diberikan Muhyiddin tidak boleh disokong. Beliau tiada hak atau keistimewaan mendapatkan pasport itu yang ditahan mahkamah kerana masih berdepan pertuduhan pengubahan wang haram. Ini pasti satu kejutan buruk untuk Muhyiddin Yassin. Lim berkata terdapat prosiding mahkamah pada 15 Februari ini yang wajib dihadiri Muhyiddin. Beliau tahu perkara ini tetapi masih menempa tiket penerbangan ke Bangkok. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi dijadwalkan mendengar permohonan pihak pendakwaan untuk menangguh semua prosiding berhubung pertuduhan pengubahan wang sementara menunggu rayuan berkaitan pada tarikh itu. Hakim kini menetapkan permohonan Muhyiddin untuk mendapatkan pasportnya bagi pendengaran pada hari sama. Pada 29 November lalu, Azura membenarkan Muhyiddin mendapatkan pasport buat sementara bagi membolehkannya bercuti bersama keluarga di London dan menjalani pemeriksaan kesihatan di Singapura. Pasport Muhyiddin diserahkan kepada mahkamah selepas beliau didakwa atas pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang tahun lalu. Beliau membayar jaminan RM2 juta. Ogos tahun lalu Mahkamah Tinggi membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya atas alasan ia kabur, cacat dan tidak berasas kerana ia tidak menyatakan butiran kesalahan dilakukan. Pihak pendakwaan merayu terhadap keputusan di Mahkamah Rayuan yang akan mendengarnya pada 28 dan 29 Februari ini. Nah, saudara-saudara, artikel daripada FMT, Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok untuk pembukaan restoran. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.